Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, ini adalah satu berita yang cukup menggemparkan dan juga tidak baik untuk didengar oleh kita selaku penyokong Sabah FC tentang keberadaan juga status kelab kita sekarang ni, dan apa yang telah dilalui oleh Sabah FC sekarang, kelab kesayangan kita ni adalah melibatkan FIFA guys. So, benda ni memang sudah tersebar di mana-mana lah, especially di Facebook fan page Sabah FC. Kebanyakannya mereka ada berkongsi tentang benda ni, dan benda ni sebenarnya lebih awal sebelum semua ni dikeluarkan oleh mereka. Ianya telah dikongsi lebih awal oleh salah seorang kita punya pengomentar tegar kita lah, iaitu Jason, di mana beliau telah mengemukakan isu Sabah FC ni dan telah memberi link sekali di ruang komentar tersebut yang membawa kita ke page FIFA. So, apakah penceritaan ini buat anda yang masih lagi belum tahu, ini adalah sekali lagi benda yang cukup mendukacitakan kita, di mana kita telah di-ban oleh FIFA, di mana FIFA telah menyekat pergerakan perpindahan kemasukan pemain ke dalam Sabah FC. Ingat dengar macam ni, kemasukan pemain. Okey, kemasukan saja, pengeluaran tidak, tapi kemasukan pemain ke dalam Sabah FC telah disekat. Dan kenapanya disekat? Akibat ini aku dah buat Google search lah. Aku type sana why FIFA ban club registration. Itu yang aku type di situ, dan AI overview daripada Google telah mengeluarkan explanation mereka, di mana ianya lebih melibatkan kepada financial obligation daripada mana-mana klub yang termasuk di dalam list tersebut tu lah. So, antaranya ialah salaries and others overdue. Lambat ataupun belum lagi melakukan pembayaran gaji terhadap pemain. Itu yang paling besar di sinilah, isu yang telah dilalui oleh Sabah FC ni. Dia tidak menyatakan benda-benda lain lagi lah. So, aku again tengok semua ni, memang semua apa yang dikatakan oleh FIFA ni adalah melibatkan kewangan lah, lebih kurang begitu. Bukan ada masalah breach untuk apa-apa benda yang lain, tapi masalah kewangan sekali lagi, di mana mana-mana klub yang berada dalam list tersebut tidak dapat melaksanakan atau melangsaikan hutang yang mereka miliki terhadap pemain. Pasal disebut sini salaries. So, ini adalah benda yang amat berdukacitakan. Dan di dalam list ni juga bukan Sabah FC juga sebenarnya ada. Maksud aku di Liga Tempatan kita atau bola sepak kita ada Perlis, kita ada Kelantan, kita ada Melaka. Kelantan ni macam-macam Kelantan lah. Lepas tu PT Atletik yang bermain di semi Pro A pun ada juga. Gombak, Perak, dan again Sabah Football Club lah. Di mana Sabah FC telah masuk di dalam senarai ini, artinya official akan di-ban pada semenjak daripada 16 September 2025 lagi, dan dia punya hukuman adalah digantung untuk melakukan mana-mana apa-apa registration pemain selama 3 jendela yang akan datang. Bagaimana benda ni boleh di-settle? Of course tidak ada cara lain lagi, iaitu dengan melangsaikan hutang tersebut secara penuh ataupun secara sistematik yang membuktikan mereka mampu untuk melaksanakan hutang tersebut. Maksudnya ada pembayaran yang dilakukan sama sekali, sama ada penuh ataupun secara ansuran tapi konsisten. Itu saja dua benda yang boleh dilakukan sekarang ni lah oleh klub Sabah FC kita ni bagi keluar daripada list ban Sabah FC ni. So, kalau kamu ingat apa yang aku cakap awal-awal tadi tu, ini adalah ban untuk mendaftarkan pemain. So, kalau benda ni tidak boleh dilakukan secepat yang mungkin oleh Sabah FC, bermaksud sehingga ke penghujung saingan Liga Super ni kita cuma akan menyaksikan pemain yang sama sahaja beraksi di saingan Liga Super ni. Dan untuk dua lagi, pasal the next window is Januari, so untuk tahun hadapan, dan seterusnya untuk musim yang akan datang, lebih kurang itu. So, sekarang efek dia ni sekali lagi adalah untuk pembinaan
transfer windows pada bulan Januari ni dan untuk 2 pemindahan yang melibatkan season akan datang. Basically macam 2 tahun lah kita benda ni sekiranya tidak ada apa-apa yang dapat dilakukan oleh pengurusan Sabah FC. So persoalannya sekarang ni, adakah isu ni sebenarnya baru saja timbul ataupun ini adalah hutang lapuk sebenarnya daripada management dulu yang telah dibawa ke management sekarang. So ini aku mempersoalkan sahaja, aku tidak mengatakan yang benda tu terjadi sedemikian. Cuma aku ingin tahu jawapan dia sekarang. Adakah hutang ni baru wujud sebenarnya ataupun hutang ni sekali lagi adalah hutang lapuk daripada pengurusan yang sebelum ni. Tapi kalau kita tengok, kita track balik rekod pengurusan sebelum ni, kalau kita tengok daripada perkongsian apa yang telah diberikan, aku yakin menyatakan di sini bahawa hutang tidak ada hutang lapuk sebenarnya. Pasal mengikut statement yang telah diberikan, semua hutang-hutang tersebut telah berjaya dilunaskan oleh mereka. Jadi aku menganggarkan ini adalah hutang yang terbaru daripada management yang terbaru yang mungkin salah management kewangan ataupun tidak menyedari yang perlu ada benda-benda lain lagi yang perlu disettlekan terlepas pandang, ataupun salah menetapkan salary cap untuk tiap-tiap pemain di dalam Sabah FC ini, especially pemain yang baru masuk ke dalam skuad kita. Jadi ini adalah benda yang merisaukan aku kerana sekiranya kita tidak boleh membawa masuk pemain-pemain untuk memperkuatkan skuad Sabah FC ni yang di mana kemungkinan besar akan dilakukan oleh klub-klub lain, kita akan ketinggalan guys. Itu satu benda yang aku risaukan. Kedua adalah kemungkinan besar sekiranya ianya melibatkan tidak membayar gaji pemain dengan jumlah tempoh yang lama. Kemungkinan besar juga pemain-pemain akan keluar daripada Sabah FC. So sekiranya pemain keluar daripada Sabah FC, kita tidak boleh membawa masuk pemain Sabah FC. So siapa yang bakal kita gunakan? Tapi keluarnya pemain daripada Sabah FC ni, that's another story. Pasal ianya melibatkan kontrak, sama ada mereka mau honor diorang punya kontrak ataupun kontrak mereka ditamatkan hasil daripada persetujuan kedua belah pihak seperti mana yang telah dilakukan oleh Ramon Makado. Itu benda-benda yang mungkin akan terjadilah untuk skuad Sabah FC ni. So okay guys, itu adalah perkongsian terkini dan ianya agak merisaukan aku selaku penyokong, dan of course aku rasa anda juga berfikiran yang sama. Dan benda yang paling kritikal di sini yang aku perhatikan adalah adakah ianya akan memberi impact dari segi emotion dan juga motivasi pemain-pemain kita di atas padang untuk perlawanan yang akan datang ni. So adakah ini juga menjadi satu faktor utama kenapa persembahan sedemikian kita saksikan untuk 4 perlawanan terakhir Sabah FC ni. So okay guys, itu adalah maklumat terkini untuk Sabah FC. Benda yang mengecewakan, tapi di sini bukan aku mau menabur kebencian kita terhadap klub ataupun management, tapi aku mau kita semua update tentang keberadaan klub kita sekarang ni. Itu saja. Sertakan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.